Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ini satu berita yang amat sedih, mengejutkan dan pasti buat Najib Razak, Rosmah Mansur, anak-anaknya yang percaya bahwa Najib Razak tak bersalah, Rosmah Mansur tak bersalah. Ini adalah berita buruk bagi kamu semua. Diterbitkan di syahbudin.com.net. Najib telah hilang kelayakan sebagai MP. Keputusan Speaker kekalkannya bersalah. Jika dibaca perkara 48-1-I Perlembagaan Persekutuan, amat jelas bahawa Najib Razak telah hilang kelayakan menjadi ahli parlimen. Perkara 48-1 menyatakan seperti berikut. Tertakluk kepada peruntukan perkara ini, seseorang hilang kelayakan untuk menjadi ahli mana-mana satu majlis parlimen jika 48-1-I dia telah disabitkan atau atas sesuatu kesalahan oleh sesuatu mahkamah di persekutuan dan dihukum dengan pemenjaraan selama tempoh tidak kurang dari 1 tahun atau denda tidak kurang daripada RM2,000 dan tidak mendapat pengampunan bebas. Keempat-empat syarat kehilangan kelayakan sebagai ahli parlimen itu ada pada Najib Razak. Pada 23 Ogos yang lalu, Mahkamah Persekutuan Malaysia yang menjadi mahkamah tertinggi dalam Persekutuan Malaysia telah menjatuhkan hukuman bahawa Najib dipenjarakan selama 12 tahun dan denda sebanyak 210 juta adalah dikekalkan. Sehingga hari ini, Najib Razak tidak mendapat pengampunan bebas. Keputusan Mahkamah Persekutuan adalah keputusan terakhir dalam sistem mahkamah di Malaysia. Tidak ada mahkamah yang lebih tinggi daripada Mahkamah Persekutuan dalam sistem perundangan di negara Malaysia. Walaupun Datuk Seri Najib Tun Razak ada memfailkan permohonan pengampunan kepada Yang di-Pertuan Agong, tetapi prosiding pengampunan diraja itu belum didengar. Lembaga pengampunan diraja bukannya mahkamah. Pengampunan Najib kepada Yang di-Pertuan Agong mesti atas nasihat daripada Perdana Menteri. Jika sekarang nasihat itu mesti datang dari Perdana Menteri, Ismail Sabri Yaakob di bawah perkara 40-1 Perlembagaan Persekutuan, iaitu Yang di-Pertuan Agong hendaklah bertindak mengikut nasihat Perdana Menteri. Dari segi undang-undang, sabitan kesalahan Najib Razak dalam pertuduhan kes SRC International adalah kekal. Hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta adalah berkuat kuasa sekarang. Tidak ada penggantungan pelaksanaan ataupun stay of execution yang diberikan oleh Mahkamah Persekutuan kepada Najib Razak. Ini bermakna semua syarat kehilangan kelayakan sebagai ahli parlimen ada pada Najib Razak sekarang. Agak pelik dan aneh Yang di-Pertuan Dewan Rakyat Tan Sri Azizan Harun memutuskan bahawa Najib Razak masih kekal sebagai ahli parlimen pekan. Memang benar Najib Razak telah memfailkan prosiding semakan atau review di Mahkamah Persekutuan supaya Mahkamah Persekutuan mendengar permohonan Najib agar keputusan 5 orang hakim yang diketuai oleh Ketua Hakim Negara Tunku Maimun pada 23 Ogos yang lalu disemak oleh korum hakim-hakim Mahkamah Persekutuan yang lain. Tetapi permohonan semakan oleh Najib Razak itu bukanlah satu penggantungan pelaksanaan, hukuman 12 tahun penjara dan denda 210 juta ringgit. Tidak ada dinyatakan di dalam Perlembagaan Persekutuan bahawa jika seseorang ahli parlimen merayu kepada lembaga pengampunan diraja atau memohon semakan mahkamah
maka kelayakannya sebagai ahli parlimen tetap kekal. Sebaliknya, apa yang dinyatakan dengan jelas di perkara 48(1)(I) Perlembagaan Persekutuan ialah jika pesalah itu yang telah dijatuhi hukuman penjara tidak kurang dari 1 tahun atau denda tidak kurang daripada RM2,000 dan dia tidak mendapat pengampunan bebas, maka dia kehilangan kelayakan sebagai ahli parlimen. Sebagai seorang ahli parlimen dan juga anggota jawatan kuasa pilihan khas kebebasan asasi dan hak-hak di bawah perlembagaan, saya menuntut supaya yang di-Pertua Dewan Negara, maafkan saya, bukan di-Pertua Dewan Negara, yang di-Pertua Dewan Rakyat, Tan Sri Azhar Harun, betul kah? Mengkaji balik keputusannya tentang kelayakan Najib Razak sebagai seorang ahli parlimen. Artikel ini telah ditulis oleh Hasan Abdul Karim, iaitu ahli parlimen Pasir Gudang. Beliau adalah anggota jawatan kuasa pilihan khas parlimen mengenai kebebasan asasi dan hak-hak di bawah perlembagaan. 8 September 2022. Speaker Dewan Rakyat kena jawab ini dengan telus, dengan jujur. Apa dan kenapa Najib Razak yang walaupun sudah terang-terangan di bawah Perlembagaan Persekutuan perlu digugurkan kelayakannya sebagai ahli parlimen, tapi masih sampai sekarang tetap kekal sebagai ahli parlimen. Adakah ini juga akan digunapakai pada kes-kes yang lain jika ada? Hati-hati dengan tindakan, kerana tindakan-tindakan yang dibuat oleh orang-orang yang berkuasa ini akan menjadi satu case study note, satu satu semakan untuk membuat keputusan pada masa depan. Jadi kalau keputusannya silap, pada masa depan yang muncul adalah susah juga nanti. Okey, jadi itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Komen banyak-banyak, terpulanglah pada kamu nak komen apa. Kita jumpa lagi, bye-bye.